Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa masa depan itu sudah pun tertulis, bahawa peristiwa terhebat abad ke-20 dari bencana hingga revolusi teknologi telah diramalkan lama sebelum ia benar-benar berlaku. Kedengaran seperti permulaan filem fiksyen sains. Bukan, tetapi hari ini kita tidak akan bercakap tentang khayalan. Kita akan menyelami dunia fakta yang mengejutkan dan mengkaji 10 nubuat dari budaya dan zaman yang sama sekali berbeza, yang menjadi kenyataan dengan ketepatan yang mencemaskan. Bersedialah, kerana sebahagian daripada kebetulan ini sangat luar biasa, sehingga ia akan memaksa anda untuk melihat semula sejarah dan bahkan pengertian kita tentang masa. Adakah anda benar-benar bersedia untuk mengetahui apa yang diramalkan oleh nabi-nabi dan jenius purba? Kalau begitu, mari kita mulakan. Sejak zaman berzaman, manusia sentiasa cuba mengintai masa depan. Nabi-nabi, orang alim, penulis fiksyen sains, malah saintis, semua berusaha untuk merungkai apa yang menanti kita. Nubuat bukanlah sekadar ramalan yang kabur. Kadang-kala ia mengandungi perincian yang sangat spesifik yang kelihatan mustahil untuk tempoh masa itu. Kita biasanya skeptikal, menganggap semua itu hanya kebetulan atau tafsiran yang terlalu longgar. Tetapi, bagaimana jika kebetulan itu terlalu banyak? Dalam perjalanan kita ini, kita akan mengasingkan frasa yang sama sarnar daripada ramalan yang betul-betul konkret. Kita akan lihat bagaimana sebuah karya sastera yang ditulis 14 tahun sebelum tragedi itu memerincikan kejatuhan kapal Titanic dan bagaimana legenda purba kaum India meramalkan kemunculan internet. Ini adalah kisah tentang manusia dan teks yang seolah-olah mengetahui lebih daripada apa yang sepatutnya mereka ketahui. Kita mulakan dengan kisah yang sungguh menyejukkan darah kerana ketepatannya yang luar biasa. 14 tahun sebelum kapal Titanic, yang legenda itu karam, iaitu pada tahun 1898, seorang penulis yang kurang dikenali bernama Morgan Robertson telah menerbitkan sebuah novel bertajuk Kesia-siaan atau Karamnya Titan. Di dalamnya, beliau menggambarkan sebuah kapal transatlantik gergasi yang dianggap tidak boleh tenggelam. Kapal dalam buku itu ialah Titan. Robertson telah memerihalkan saiz, sesaran air, kelajuan dan bilangan penumpangnya dengan ketepatan yang menakjubkan, dan semua spesifikasi ini hampir serupa dengan Titanic yang akan wujud kelak. Dalam buku itu juga merupakan kapal British yang penciptanya dengan bangganya mengisytiharkan ia kebal daripada sebarang daya alam. Kisah ini sendiri sudah dianggap sebagai satu kebetulan yang pelik, tetapi perkara yang paling mengejutkan belum lagi berlaku. Buku ini tidak menjadi buku laris dan hampir dilupakan sehinggalah tragedi sebenar memaksa dunia untuk mengingatinya kembali. Bayangkan betapa terkejutnya mereka yang terserempak dengan teks ini selepas April 1912. Apa yang paling menakjubkan dalam ramalan Robertson ialah perincian malapetaka itu. Dalam bukunya, kapal Titan telah berlanggar dengan bongkah ais pada bulan April yang dingin di Atlantik Utara. Kira-kira 400 batu nautika dari Newfoundland. Inilah yang sebenarnya berlaku kepada Titanic 14 tahun kemudian. Sama seperti tragedi sebenar, kapal layar dalam cerita itu kekurangan bot penyelamat secara drastik yang mengakibatkan kematian sebahagian besar daripada 2,500 penumpangnya. Semua butiran utama, nama kapal, spesifikasi teknikal, punca, lokasi karam, musim kejadian, bahkan kekurangan bot penyelamat yang membawa maut, semuanya sepadan.
Apabila realiti meniru fiksyen dengan ketepatan yang begitu mengerikan, ramai yang tertanya-tanya, adakah Morgan Robertson hanya seorang penulis dengan naluri yang sangat baik, atau adakah dia entah bagaimana telah melihat masa depan? Kita beralih ke abad ke-16 dan bertemu dengan Nabi yang paling masyhur dalam sejarah, Michel de Nostradam, atau lebih dikenali sebagai Nostradamus. Rangkaian 4 baris puisinya, Quatrains, yang kabur dan penuh misteri itu masih mencetuskan perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan pengkaji hingga ke hari ini. Kebanyakan ramalannya terlalu samar-samar, tetapi ada satu ramalan yang benar-benar menonjol kerana ketepatannya yang luar biasa. Dalam salah satu kuatrainnya, dia menulis, orang yang soleh akan jatuh ke atas London yang akan terbakar dalam api pada tahun 66. Wanita purba akan jatuh dari kedudukan tingginya dan ramai dari sektor yang sama akan dibunuh. Pada pandangan pertama, ia kedengaran seperti ramalan malapetaka biasa. Namun, apabila kita membandingkannya dengan peristiwa sejarah, gambaran yang terhasil itu menjadi jelas, malah menakutkan. Ramalan ini diakui secara meluas sebagai salah satu ramalan yang paling tepat dalam keseluruhan warisannya, dan inilah kisahnya. Pada 2 September 1696, London dilanda kebakaran besar. Api bermula dari sebuah kedai roti di Pudding Lane dan marak tanpa kawalan selama 3 hari. Ia memusnahkan sebahagian besar kota, termasuk Katedral St. Paul, tempat yang sering ditafsirkan sebagai merujuk kepada wanita tua purba yang disebut dalam ramalan itu. Para pengkaji menafsirkan frasa darah orang yang suci sebagai isyarat kepada hukuman bunuh Raja Charles Spurgeon yang telah berlaku sebelum itu, satu peristiwa yang menggemparkan seluruh England. Kebakaran ini sememangnya mencetuskan penganiayaan terhadap penganut Katolik yang serta-merta dituduh sebagai dalang pembakaran. Ini sangat selari dengan baris mengenai kematian ramai daripada sekta yang sama. Tahunnya 66 pula disebut secara jelas. Kesamaan yang tepat dari segi tarikh, lokasi dan keadaan utama menjadikan ramalan Nostradamus ini sebagai salah satu contoh nubuat yang benar-benar menjadi kenyataan dan paling sukar disangkal. Beralih pula ke abad ke-20, kita bertemu dengan ahli mistik dan penyembuh Amerika, Edgar Cayce, yang terkenal sebagai Nabi Tidur atau The Sleeping Prophet. Beliau membuat ramalan ketika berada dalam keadaan trans atau tidak sedar pada tahun 1995 di kemuncak ledakan ekonomi yang dikenali sebagai zaman 20-an yang mengaum. Cayce membuat kenyataan yang sangat mengejutkan. Beliau meramalkan bahawa Amerika akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bersama-sama dengan ledakan spekulatif di pasaran saham. Ramai orang akan menjadi kaya raya secara mendadak dengan melabur dalam saham. Namun, beliau memberi amaran bahawa pertumbuhan ini hanyalah ketenangan sebelum datangnya ribut besar. Beliau menasihati pengikutnya dengan tegas agar menjual aset dan keluar dari pasaran menjelang awal tahun 1999. Meramalkan keruntuhan pasaran yang dahsyat yang akan menggegarkan seluruh negara. Kebanyakan orang yang terlalu gairah mengejar kekayaan segera mengabaikan amaran kerasnya, dan ternyata mereka silap besar. Pada bulan Oktober 1929, kejatuhan Wall Street berlaku yang dikenali dalam sejarah sebagai Selasa Hitam, Black Tuesday. Peristiwa ini menandakan permulaan kemelesetan besar, Great Depression, krisis ekonomi paling teruk dalam sejarah Amerika Syarikat, yang turut menjejaskan seluruh dunia. Ribuan orang kehilangan semua simpanan mereka dalam sekelip mata. Ramalan Edgar Cayce
menjadi kenyataan dengan ketepatan yang menakjubkan. Beliau bukan sahaja melihat kemakmuran yang bakal tiba, tetapi juga meramalkan pengakhiran tragisnya dengan tepat, siap dengan rangka masa yang spesifik. Ini bukan sekadar ramalan, ia adalah amaran yang jelas, tetapi malangnya hanya sedikit yang mengambil peduli. Bukan semua ramalan datang daripada ahli mistik. Kadangkala, takdir sendiri yang melakarkan jalan cerita. Kisah seterusnya melibatkan salah seorang penulis Amerika yang terhebat, Mark Twain. Beliau terkenal dengan kepintarannya yang tajam dan bakat satira. Tetapi tidak ramai yang tahu tentang ramalan peribadi beliau sendiri. Mark Twain, nama sebenarnya Samuel Clemens, dilahirkan pada 30 hari bulan November tahun 1835. Tahun itu adalah tahun istimewa kerana ketika itulah komet Halley muncul di langit. Komet ini hanya muncul sekali dalam 76 tahun dan sentiasa menarik perhatian ramai. Twain sering bergurau tentang perkara ini dan pada tahun 1909 beliau memberitahu penulis biografinya, "Saya datang ke dunia ini bersama komet Halley dan saya menjangkakan akan pergi bersamanya juga." Ramalannya ternyata benar. Pada 20 April 1910, komet Halley sekali lagi dapat dilihat dari bumi dan keesokan harinya, 21 April, Mark Twain meninggal dunia akibat serangan jantung. Beliau benar-benar pergi meninggalkan dunia bersama komet itu, seperti yang telah diramalkannya. Kebetulan yang sungguh luar biasa ini mengaitkan kehidupan dan kematian penulis agung ini dengan fenomena kosmik. Sukatlah untuk membayangkan bahawa ini hanyalah kebetulan semata-mata. Seolah-olah alam semesta sendiri telah mengatur agar kisah ini berakhir dengan begitu puitis dan mistik. Mark Twain, si ahli kata-kata, telah menjadi wira dalam sebuah kisah menakjubkan yang tidak mungkin dapat direka olehnya sendiri. Sekarang, mari kita selami kebijaksanaan masyarakat kuno. Orang asli Hopi yang mendiami kawasan barat daya Amerika Syarikat moden terkenal dengan sistem kepercayaan kosmologi yang rumit serta ramalan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Salah satu ramalan mereka yang paling masyhur mengatakan bahawa akan tiba satu masa di mana sarang labah-labah akan dibina di seluruh dunia. Melalui sarang ini, manusia akan dapat berhubung dan berkomunikasi dari jarak yang sangat jauh. Dan yang lebih mengelirukan, orang akan bergerak di dalamnya, sedangkan fizikal mereka kekal di tempat yang sama. Bagi masyarakat kuno yang hidup dalam keharmonian dengan alam, bayangan sebegini pastilah sangat aneh, malah kelihatan tidak masuk akal. Sarang labah-labah apakah yang mampu menjerut dan menyelubungi seluruh dunia? Hari ini, kita mula memahami apa yang dimaksudkan oleh para tetua suku Hopi. Pada mulanya, ramalan ini ditafsirkan sebagai kemunculan talian telegraf dan telefon yang sememangnya telah melitupi seluruh planet dengan jaringan wayar. Tetapi dengan kemunculan internet, ramalan ini mendedahkan makna yang sangat baharu dan amat menepati realiti, iaitu satu ketepatan yang menakutkan. Kita sendiri menggelar internet sebagai jaringan sejagat, World Wide Web. Kita berkomunikasi antara satu sama lain merentasi jarak yang luas melalui media sosial dan aplikasi permesejan. Manakala frasa tentang orang yang bergerak di atas jaringan itu namun tetap berada di tempat yang sama, ini adalah gambaran yang amat tepat tentang cara kita melayari laman web, meninjau maklumat dan berinteraksi dalam ruang digital tanpa perlu beranjak dari kerusi. Ramalan purba suku Hopi ternyata merupakan gambaran yang amat
tepat mengenai era digital kita hari ini. Kebanyakan ramalan atau nubuatan mempunyai kaitan rapat dengan agama dan kitab-kitab suci. Salah satu ramalan yang paling penting dan sering diperdebatkan dalam tradisi Yahudi dan Kristian ialah nubuatan mengenai pemulihan negara Israel. Dalam Perjanjian Lama, terutamanya dalam kitab para nabi Yesaya, Yeremia dan Yehezkiel, sering dinyatakan bahawa umat Israel akan diusir dari tanah air mereka dan dicerai berai di kalangan bangsa-bangsa lain. Ramalan ini menjadi kenyataan selepas Bait Suci kedua dimusnahkan oleh orang Rom pada tahun 70 Masihi. Umat Yahudi sememangnya telah disebarkan ke seluruh pelosok dunia dan kehilangan negara mereka selama hampir 2000 tahun. Namun, nabi-nabi yang sama telah meramalkan bahawa pada akhir zaman, Tuhan akan mengumpulkan umat-Nya dari 4 penjuru bumi dan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Selama abad-abad, ramai orang menganggap perkara ini mustahil. Mungkin sebuah bangsa yang telah bertebaran ke seluruh pelosok dunia tanpa wilayah tetap dapat bersatu semula dan mendirikan negaranya kembali. Begitu, pada tanggal 14 Mei 1948, satu peristiwa bersejarah telah berlaku. Penubuhan negara Israel diisytiharkan secara rasmi. Buat pertama kali dalam tempoh hampir 2000 tahun, bangsa Yahudi akhirnya memiliki semula rumah mereka di tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Bagi jutaan penganut agama di seluruh dunia, peristiwa ini menjadi bukti yang tidak dapat disangkal mengenai penunaian nubuatan Bible kuno. Walau apapun pandangan keagamaan seseorang, hakikat kebangkitan semula bangsa ini selepas berabad-abad hidup dalam pengasingan merupakan satu fenomena sejarah yang unik yang mana telah pun dinubuatkan di dalam teks-teks kuno. Ada ramalan yang dicipta bukan oleh nabi atau ahli tilik, tetapi oleh seorang genius yang pemikirannya telah mendahului zaman sehingga berabad-abad lamanya. Contoh paling menonjol bagi seorang visionari seperti itu ialah Leonardo da Vinci. Beliau bukan sahaja pelukis terhebat, malah seorang pereka cipta yang sangat genius. Buku nota beliau yang dipenuhi dengan lakaran dan pelan reka bentuk merupakan tingkap sebenar yang menyingkap masa depan. Bagi masyarakat kurun ke-15, idea-ideanya kelihatan seperti fantasi semata-mata, malah ada yang menganggapnya sebagai ajaran sesat. Beliau mereka bentuk mekanisme yang tiada tolok bandingnya pada masa itu. Selain itu, beliau turut menghuraikan prinsip yang hanya dapat diterangkan secara saintifik ratusan tahun kemudian. Da Vinci sangat taksub dengan idea penerbangan. Beliau mengkaji anatomi burung dan menghasilkan pelan untuk membina jentera penerbangan. Namun, pandangan jauh beliau tidak terhad kepada konsep penerbangan sahaja. Kita lihat pula ciptaan-ciptaan beliau. Dalam catatan-catatan beliau, kami menemui lukisan terperinci sebuah alat yang dipanggilnya skru udara. Hari ini, kita dengan mudah dapat mengenalinya sebagai prototipe helikopter moden. Beliau juga mereka bentuk projek pedati berperisai yang digerakkan oleh tenaga manusia di dalamnya. Ini sebenarnya adalah kereta kebal yang sebenar. Selain itu, beliau melakar pakaian penyelam, lengkap dengan tiub pernafasan yang direka khusus untuk operasi sabotaj terhadap kapal musuh. Payung terjun, jambatan boleh alih, kereta berkuasa, spring, mesingan. Senarai ciptaan beliau yang bersifat nubuatan ini boleh diteruskan lagi. Leonardo da Vinci tidak meramalkan masa depan dengan kata-kata. Sebaliknya, beliau mereka bentuknya. Lukisan-lukisan beliau hanya menjadi kenyataan pada abad ke-20. Sama seperti Leonardo da Vinci, penulis
Jules Verne juga seorang visionari. Bezanya, alatnya bukanlah pena jurutera tetapi daya imajinasi seorang novelis. Pada tahun 1895, beliau menerbitkan novel Dari Bumi ke Bulan. Dalam karya ini, beliau mengisahkan perjalanan 3 wira berani ke satelit bumi kita. Yang paling menakjubkan bukanlah idea penerbangan itu sendiri, kerana impian ke angkasa sudah wujud sebelum itu, tetapi jumlah perincian teknikal yang luar biasa yang kemudiannya sejajar dengan program pendaratan ke bulan yang sebenar. Sebagai contoh, dalam buku itu, kapal angkasa yang diceritakan berlepas dari Florida, berdekatan dengan Cape Canaveral. Ini adalah lokasi sebenar pelancaran misi Apollo Amerika. Jules Verne malah mencipta nama untuk kosmodrom rakaannya itu, iaitu Stones Hill. Kebetulan ini tidak berakhir di situ sahaja. Dalam buku itu, kru terdiri daripada 3 orang, sama seperti misi Apollo 11. Mereka naiki dinamakan Columbiad. Modul perintah bagi misi sebenar pula dinamakan Columbia. Saiz dan berat kapal fiksyen ini juga sangat hampir dengan parameter sebenar Apollo. Dan yang paling menakjubkan, selepas mengelilingi bulan, kapal Jules Verne kembali ke bumi dan mendarat di Lautan Pasifik, di mana ia diambil oleh kapal perang Amerika. Begitulah cara misi bulan yang sebenar ditamatkan. Jules Verne, tanpa sebarang data saintifik yang konkret, telah menghuraikannya 100 tahun sebelum manusia benar-benar terbang ke bulan. Ketepatan penerangannya begitu luar biasa, menjadikannya lebih seperti laporan dari masa depan berbanding sekadar cereka sains. Nikola Tesla, seorang lagi tokoh genius yang meramalkan realiti teknologi kita hari ini. Boleh dikatakan beliau inilah yang menghadiahkan abad ke-20 kepada dunia. Namun, idea-idea beliau yang paling berani itu hanya difahami dan direalisasikan beberapa dekad selepas kematiannya. Dalam temu bual dengan majalah Collier's pada tahun 1926, Tesla telah membuat ramalan yang mengejutkan. Beliau menghuraikan masa depan di mana maklumat dapat dihantar ke seluruh dunia tanpa menggunakan wayar. Beliau menyatakan, apabila teknologi komunikasi tanpa wayar diimplementasikan sepenuhnya, seluruh bumi akan berubah menjadi satu otak raksasa yang besar. Dan beliau melangkah lebih jauh dengan memperincikan sebuah peranti khusus yang bakal menjadi kunci kepada masa depan tersebut. Tesla pernah meramalkan kemunculan peranti mudah alih yang akan membolehkan kita melihat dan mendengar sesama sendiri, seolah-olah kita berada betul-betul di sisi, meskipun terpisah ribuan kilometer. Beliau berkata, kita akan dapat menyaksikan dan mendengar acara perasmian presiden, pertandingan sukan atau melihat kesan gempa bumi, persis seperti kita berada di lokasi tersebut. Yang paling penting, beliau menegaskan bahawa perkakas ini akan menjadi sangat mudah berbanding telefon kita sekarang dan sesiapa sahaja boleh membawanya di dalam poket, jaket atau rompi mereka. Bukankah ini gambaran 100% tepat bagi telefon pintar moden dengan semua fungsi panggilan video, penstreaman dan akses global kepada maklumat? Nikola Tesla meramalkan bukan hanya sekadar teknologi, tetapi hakikat sebenar era digital kita yang mudah alih dan saling berhubung. Untuk mengakhiri senarai kita, mari kita beralih kepada bukan ramalan sebenar, tetapi sebaliknya, rentetan kebetulan mistik yang sungguh mengejutkan. Ini adalah persamaan yang mengikat nasib 2 Presiden Amerika Syarikat, Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Paralel-paralel ini terlalu banyak dan luar biasa peliknya, sehingga membuatkan kita percaya bahawa wujudnya corak atau hukum tersembunyi yang berulang
dalam sejarah. Mari kita mulakan dengan yang paling ketara. Lincoln dipilih ke Kongres pada tahun 1846, 1846, Kennedy pula tepat 100 tahun kemudian pada tahun 1946, 1946, Lincoln menjadi presiden pada tahun 1860, 1860. Kennedy menjadi presiden pula pada tahun 1960, 1960. Kedua-duanya dibunuh pada hari Jumaat akibat ditembak di kepala, dan kedua-dua insiden berlaku di hadapan isteri masing-masing. Dan ini barulah permulaan. Bersedialah untuk fakta yang mengejutkan. Pengganti Lincoln ialah naib Presiden Andrew Johnson yang lahir pada tahun 1898. Pengganti Kennedy pula ialah Lyndon B. Johnson yang lahir tepat 100 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1901. Setiausaha peribadi Lincoln bernama John, dan dia menasihati Presiden agar tidak pergi ke panggung pada hari nahas itu. Setiausaha Kennedy pula bernama Evelyn Lincoln, dan beliau juga telah cuba memujuknya untuk membatalkan perjalanan ke Dallas. Pembunuh Lincoln, John Wilkes Booth, lahir pada tahun 1839. Pembunuh Kennedy, Lee Harvey Oswald, pula lahir pada tahun 1939. Booth menembak di panggung dan melarikan diri ke gudang. Oswald menembak dari gudang dan melarikan diri ke panggung. Kedua-dua pembunuh ini dibunuh sebelum sempat dihadapkan ke mahkamah. Senarai ini sebenarnya masih panjang lagi. Adakah ini hanya kebetulan ataupun ia adalah pola sejarah yang sungguh menyeramkan? Jadi, kita sudah pun melihat 10 kisah yang sangat menakjubkan. Bermula dari kisah seorang penulis yang memperincikan kemusnahan Titanic 14 tahun sebelum tragedi itu berlaku, sehinggalah kepada jenius Nikola Tesla yang meramalkan kemunculan telefon pintar di dalam poket kita. Kita juga telah menyaksikan bagaimana ramalan kuno kaum India Hopi telah menghuraikan tentang internet, dan bagaimana kebetulan misteri mengaitkan nasib Lincoln dan Kennedy. Jadi, adakah ini hanya kebetulan yang luar biasa, gerak hati yang jenius, atau bukti kukuh bahawa masa depan sebenarnya boleh diramalkan? Jawapan mutlaknya tiada, dan itulah yang menjadikan kisah-kisah sebegini sangat mempesonakan. Ia mengingatkan kita bahawa dunia ini jauh lebih kompleks dan misteri daripada yang kita sangka, dan masih banyak rahsia sejarah kita yang belum terungkai. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda rasa ini menarik, jangan lupa tekan butang suka, like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas siri penyiasatan yang baru. Sekarang, kami ada satu soalan untuk anda. Ramalan manakah yang paling mengejutkan anda? Atau mungkin anda tahu tentang ramalan lain yang telah menjadi kenyataan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Mari kita bincangkan.